dia dapat takut yang jadi bekal dalam akhirat itu, melainkan belajar ilmu takwa dan mengenalkan dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maksudnya berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kita supaya kita membanyakkan bekalan. Tazawwadu maksudnya membekal sebanyak-banyaknya. Maka sebaik bekalan itu ialah takwa. Itu perintah Allah SWT kepada hamba-Nya. Oleh itu di antara amalan, di antara bekalan yang paling baik disebut di sini ialah takwa. Bukan bekalan harta benda, kebenaran, harta duniawi. Itu bekalan suatu bekalan yang ditutup. Jadi daripada ayat ini, bekalan yang ditutup ataupun dikira sebaik-baiknya ialah takwa. At-taqwa. Kalau makna takwa itu diberi oleh ditafsir, ditakrif oleh ulama bahawa takwa itu yang makna umum, iaitu dengan makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah, dan menjauhkan segala larangan Allah. Itulah makna takwa yang merangkumi semua ajaran agama. Ada juga at-taqwa ni makna takut kepada Allah. Takut kepada Allah diterjemah orang dulu makna takut kepada Allah lah. Takut kepada Allah tu dia itu adalah suatu perkara yang menyebabkan mana sesiapa yang takut kepada Allah itu mana menjadikan dia tidak cuai dalam tuntutan Allah dan tidak berani melanggar perintah Allah. Itu sebabnya diterjemah orang dulu kata takut Allah, takut Allah ni. Jadi itu sebagai punca ataupun penyebab utama seseorang itu nak menjunjung, nak melaksanakan perintah Allah itu ialah daripada takut Allah. Karena orang yang tidak takut kepada Allah, dia tidak dapat nak melaksanakan perintah Allah dan tidak dapat nak menjauhkan daripada segala maksiat Allah. Jadi tidak ada, tak salah lah orang dulu terjemah takwa kerana takut kepada Allah. Oleh itu katanya, ketahui olehmu bahawa saja dapat takut yang jadi bekal dalam akhirat itu, mereka belajar ilmu takwa dan mengamalkan dia. Orang yang nak takut kepada Allah yang jadikan nak bersifat takwa ataupun menjadikan takwa sebagai bekalan, dia kena tahu apa dia itu takwa, dan dia kena beramal. Dia tahu apa itu takwa dan dia beramal, dia mengamalkan takwa, barulah dia boleh jadikan takwa itu sebagai bekalan. Kalau tak tahu apa dia takwa, tak boleh, tak tahu apa benda, tak ada rasa apa, macam ada puja kan. Tak tahu tak tahu harimau tu ini binatang buat. Dia ingatkan macam kucingnya, bisa main kucing di rumah. Kalau kat zoo pun nak main dengan harimau, bahaya. Sebab tak tahu apa dia itu takwa, apa dia itu takwa. Jadi orang yang tidak tahu memang dia tak boleh beramal, tapi nak beramal dengan takwa. Jadi oleh itu belajar
belajar ilmu takwa ni adalah penting. Sebelum kita nak mengambil takwa sebagai bekalan, hendaklah kita mempelajari ilmu takwa lebih dahulu. Itu maksudnya ilmu takwa lebih dahulu. Belajar ilmu takwa lebih dahulu. Katanya bermula ilmu takwa itu iaitu ilmu yang tersebut dalam kitab ini. Mana segala ilmu yang disebut dalam kitab Sayyidul Saliki ni, itulah dia ilmu takwa yang bermula daripada ilmu akidah, ilmu tauhid, kemudian ilmu syariah, ilmu fiqh dan seterusnya sampai habis. Jadi segala ilmu yang daripada yang terkandung dalam kitab Saliki 2 jilid ni, 2 jilid pertama sampai akhir jilid, itulah dia ilmu takwa sebenarnya. Ilmu-ilmu yang yang dituntut dalam arti kata melaksanakan segala perintah dan menjauh segala larangan. Jadi ilmu yang kita nak laksanakan ini dan kita nak jauhkan ini, apa benda perkara apa, maka kita kena belajar ilmu kitab Saliki. Barulah kita tahu apa benda yang patut kita buat, wajib kita buat, sunnah kita buat, saibia kita buat, dan apa benda yang wajib kita tinggal. Ini semua terkandung dalam kitab Saliki. Itulah dia ilmu takwa. Dan juga ilmu yang tersebut dalam kitab, dalam asal kitab ini, asal kitab Sayyidul Saliki ni, asalnya iaitulah kitab yang bernama Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan. Kitab ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ini jadi terjemah. Terjemah Mukhtasar namanya lubat. Ia terjemah kepada daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bahasa Jawa. Dan juga ilmu yang tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 4 jilid ada bahasa Arab. Bahasa Melayu pun ada, mungkin diterjemah oleh orang oleh penulis Indonesia. Kalau di Malaysia, penulis Malaysia rasa tak ada pun. Terjemah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Arab 4 jilid. Yang terjemah tu Indonesia tu bukan 4 jilid banyak. Dulu beli berapa? 200 lebih saya tawar beli. Terjemahan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan ilmu yang tersebut dalam kitab Arba'in fi Usuluddin. Kitab ni kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali juga. Nama dia Arba'in fi Usuluddin. Ini kitab ni tak pernah saya berjumpa. Tak pernah jumpa di pasaran pun tak jumpa. Cari-cari memang tak ada. Tapi dalam kitab ilmu tasawuf banyak buat rujukan, buat kitab Arba'in Usuluddin dan karangan Imam Ghazali. Dan juga ilmu yang tersebut dalam kitab Bidatul Hidayah. Bidatul Hidayah ni maklum kan, kita dah belajar kan. Ada belajar tu dari Bidatul Hidayah kecil ya. Kitab Bidatul Hidayah ni kecil ya. Syarah dia ialah Bidatul Saliki. Syarah kitab Bidatul Hidayah ni disyarah dalam bahasa Melayu oleh Abdul Samad Al-Banimbani, namanya Hidayatus Saliki. Itu syarah dari kitab Bidatul Hidayah. Dan segala yang tersebut dalam kitab tasawuf yang tersebut, kebanyakan nama kitab ilmu tasawuf itu pada akhir kitab ini insya-Allah. Maksudnya mana segala semua ilmu kitab tasawuf, semua kitab-kitab tasawuf yang diberi nama kitab tasawuf, yang disebut sebagai kitab tasawuf, makna di dalam itu isi kandungan dalam kitab itu adalah ilmu takwa. Itu adalah ilmu takwa. Jadi kita nak tahu ilmu takwa ni apa dia, jadi mana kita baca kitab tasawuf. Kebanyakan kitab tasawuf ni itu dikatakan ilmu takwa.
sebab dia mengandungi segala perintah Allah yang wajib dilaksanakan dan segala larangan Allah yang wajib dijauhkan. Ini terkandung dalam kitab tasawuf. Semuanya ada. Dalam kitab usuluddin dah tak semua. Tak semua. Tauhid bicara tentang makrifat Allah aja. Halal haram tak ada. Dan warok-warok ke apa, zuhur-zuhur ke, asap dengki ke, tak ada. Khusus bagi ilmu tauhid. Itu contoh. Jadi kalau sebut kitab tasawuf ni, dia merangkumi semua. Daripada bermula daripada kitab ilmu tauhidnya, ilmu fiqhnya dan sebagainya. Itulah sebab itu antara kelebihan kitab tasawuf. Adapun kalau kita nak kata ilmu tarikat, itu lain lah. Ilmu tarikat lain. Ilmu tarikat ni makna satu ilmu, satu jalan, satu minhaj, khusus bagi seseorang, bagi seorang guru, seorang mursyid yang nak membawa kepada anak murid dia ni kepada jalan yang tertentu, tarikat tertentu. Tarikat ni kan nak banyak, bermacam-macam tarikat, tapi ilmu tasawuf sama je, satu je. Sebab ilmu tasawuf sama aja. Jadi beza daripada ilmu tarikat. Ni bahagian tarikat ni dia amalan dia macam ini. Nak zikir 100 hari ke 1000 hari ke, kita zikir waktu ini ke, itu beza dari sudut pelaksanaan amalan. Maka ia dinamakan ilmu tarikat. Ilmu tarikat. Ada pun ilmu tasawuf sama. Sebab ada ilmu tasawuf sama saja. Sama saja. Iaitu ilmu yang nak menggalakkan seorang ini membanyakkan takwa. Membanyakkan takwa, meningkatkan amalan, dan menggalakkan supaya seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tasawuf, matlamat dia. Bermula orang yang mengetahui ilmu takwa dan mengamalkan iaitulah orang yang menjalani tarikat ahli sufi, yang jalan-jalan ahli sufi. Seperti yang lagi akan datang kelebihan orang yang menjalani tarikat ahli sufi pada akhir kitab ini, insya-Allah. Akhir kitab ini pengarang ni dia nak bawa pada satu tajuk tentang kelebihan tarikat. Kelebihan tarikat ahli tasawuf. Akhir kitab ini. Jadi maksud sini, maknanya anak-anak kita yang kita terbiah, terbiah daripada sudut makanannya, minumannya, pakaiannya, kelakuannya, akhlaknya, sampailah kepada tujuan dia. Tujuan apa yang kita terbiah mereka ni masa kecil ni, masa yang umur dia meningkat sebelum balik ni, berkembang sebelum balik ni, kita terbiah ketika itu. Tujuannya apa? Tujuannya apabila mereka ni balik, mereka tahulah macam mana nak jadi seorang hamba Allah SWT yang sentiasa bersedia untuk membanyakkan bekalan. Bersedia untuk banyakkan bekalan untuk akhirat. Bekalan apa? Iaitulah at-taqwa. Jadi kita terbiah pada sini. Daripada kecil ni tujuan ke sini. Tujuannya itu masuk pesantren. Tujuan kita nak jadi anak kita ni anak yang betul-betul anak yang beramal dengan amalan amalan yang disyukur oleh Allah Taala, yang disebut sebagai at-taqwa. Itu akhir dia. Penutup terbiah kita kepada anak-anak kita ni nak sampai kepada perkara ini. Anak kita jadi anak kita ni anak yang betul-betul anak yang soleh, yang bertanggung jawab tentang amal ibadah dan takut kepada Allah. Dah habis untuk penutup dia. Penutup ilmu tarbiyah Imam Ghazali. Didik kepada anak-anak kita daripada umur kecil sampai dia balik. Dia balik dah tahu ni. Ini maksudnya ni kemuncak dia balik ni. Jadi bila dia balik, maknanya dia dah kita tarbiyah, kita dah tahu.
Jadi kita ketika ada balik ni, mungkin kita dalam kubur lah. Mungkin kita dalam kubur lah. Kita tak boleh hajar dia. Tak boleh terbiah lah. Ini kita terbiah awal. Ini tak boleh ha. Ini haram ha. Ini boleh ha. Ini kan sebelah sebelum kita sebelum ni kan. Semua telah ada kan. Kita terbiah dengan kita kan. Jadi jangan buat. Ini buat macam ni. Pakaiannya kena macam ni. Ha? Makan minuman macam ni. Jadi tujuan apa? Ni, bila mereka balik nanti mereka dapat mereka dapat mengamalkan tuntutan agama, ataupun mengamalkan ilmu takwa. Itu matlamat. Kalau kita tak biar jenuh kita mati, anak kita jadi macam-macam. Yang minat muzik pun ada, yang minat bola pun ada. Minat bola tak ada buat bol. Daripada pukul 8 sampai pukul 1. Esok lepas itulah esok 41 dulu. Tiap-tiap malam. Yang mulai buat tu. Yang mulai tengok bola. Setakat itu tak kuat lagi lah. Kalau jenis yang teruk lagi tu, asal di mana, maghrib di mana, esok di mana. Lepas mutu bola pukul 11, pukul 12 balik singgah kedai kopi, singgah kedai tomian sampai rumah pukul 3, 4 tidur tak pakai subuh. Itu remaja-remaja zaman saya. Kita dalam kubur lah. Kita dalam kubur lah tu. Ini anak-anak kita yang berlaku. Ini natijah daripada terbiah kita dulu. Jadi Imam Ghazali ni tak nak macam tu. Dia nak bila kita mereka dah dewasa, dah balik, kita dah tak larat, dah mata tak nampak, dah telinga dah pekak, dah kita dah mati. Jadi anak kita dah tahu dah nak membawa diri, tahu dah nak melaksanakan perintah Allah ni yang terkandung dalam arti kata at-taqwa. Maka dia faham bahasanya sebaik-baik bekalan itu at-taqwa, melalui didik kita dan biar kita daripada masa kecil lagi. Itulah maksud Imam Ghazali. Kemudian kita insya-Allah kita masuk ke tajuk yang lain sebagai tambahan. Oleh pengarang ini dia merasakan sesuai sangat dia bawa tajuk ni. Tajuk selepas daripada kewajipan tarbiyah anak-anak ni oleh ibu bapa. Sebab berdasar kepada surah Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasiranihi aw yumajisanihi. Jadi tuntutan tarbiyah itu telah wajib atas ibu bapa. Berdasar kepada hadis itu. Kalau kita tak tarbiyah, kalau anak kita jadi Nasrani, anak kita jadi Majusi, anak kita jadi Yahudi ke, tanggung. Jadi ke itu kita lakukan. Anak kita jadi Yahudi, tak dia Yahudi pun perangai macam Yahudi. Tak nak juga. Walaupun tak dia Yahudi ni perangai Yahudi. Mayang dia kala pendek, nonton bola, nonton hiburan, sunat sana, sunat sini, tanggungjawab agama langsung tak ada. Tapi Islam Islam macam mana? Nak buat dari Islam. Tak nak namanya tu. Itu yang kita takuti. Ni zaman Imam Ghazali ni bukan zamannya semacam kita sekarang. Dan Imam Ghazali dah nampak dah tarbiyah tu penting. Dah nampak dah. Bukan zaman macam zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang tak tahulah. Pening kepala dah kita fikir. Zaman sekarang yang paling memalukan kita, isu terbaru apa dia? Anak orang Melayu, kalau sebut orang Melayu Malaysia Islam lah, pakai tudung lawa comel-comelnya, nak darah perempuan, peluk anjing, cium anjing. Punjullah bukan anak kita lah. Anak kita agak asal macam mana? Dia boleh jadi benda yang tak fikirlah kepala dia boleh jadi sama sekarang.
Anak semua duduk iu-iu belakang. Kita duduk sini dia makin tua, makin tak darah, makin terabu mata, makin telinga tak dengar. Anak kita baik-baik tu pengajian-pengajian tinggi. Pengaruh dengan ustaz-ustaz, pengaruh dengan ceramah-ceramah, pengaruh dengan orang intelek. Kita dah tak harap. Dia kata mak bapak kita kan tahu apa, kan? Mak bapak kita kan tahu apa. Kalau kata hati matam, huruf matam kan? Cari ikan, kata cari ikan. Ini yang intelek-intelek ni dia bagi petang siang malam. Yang paling ditakuti sekali ada kumpulan pula. Bentuk kumpulan usrah kan, nama usrah kan, ataupun kumpulan nak pertahankan agama kan, ataupun kumpulan yang nak memajukan agama kan, macam-macam di tempat pengajian ini, macam-macam. Saya cukup takut saya takut dengan itu. Itu sebabnya Imam Ghazali ini menyebut di sini kita hendaklah, wajiblah wafak ni mentarbiyah anak kita daripada umur 7 tahun atau 6 tahun sampai dia balik. Apa bila dia balik, dia tahu dah apa dia tanggungjawab dia, iaitu dia kena banyakkan bekalan takwa, bekalan takwa untuk akhirat. Itu harapan kita lah. Kita tak jadi juga tuan macam mana. Jadi kita takut, kita tak buat apa, tiba-tiba jadi. Kita takut. Itu salah kita. Salah di sudut tarbiyah kita. Habis kemudian musannif akan membawa pada kita satu tajuk yang baru. Katanya bermula syahadat. Syahadat bermula setengah daripada yang munasib, yang sesuai, yang munasabah dalam pasal ini, yakni munasabah pasal tajuk ni, tajuk tarbiyah dan anak-anak ni. Tajuk tarbiyah kepada anak-anak ni, ni pasal ini. Jadi dia bawa tajuk ni sesuai dengan tajuk ini, iaitu apa dia? Kelebihan anak yatim, yakni kanak-kanak yang tiada baginya bapa. Kalau kita orang, kita manusia ni yang tak ada bapa. Tak ada bapa ni maksudnya bapa tu dah mati. Bukan tak ada bapa anak zina. Itu lain. Anak zina pun tak ada bapa kan? Itu tak panggil anak yatim. Ni bapa dah meninggal. Itu panggil anak yatim. Tapi kalau mak dah meninggal, bapa masih hidup, mak dah meninggal, anak tu nama yatim lah? Tak nama yatim. Tak nama yatim. Biasalah, tak ada yatim lah. Kita nak berhubung, nak bermuamalah dengan dia sebagai yatim, dah. Dia bukan yatim. Sebab dia pak dia ada, mak tak ada. Itu kita manusia. Tetapi kalau binatang, kata ulama, mati mak, yatim lah binatang tu. Lembu bersalin 3-4 hari, beranak 3-4 hari, ibu lembu tu mati, tinggal anak kecil-kecil. Bapa bukan lagi susu. Bapa jantan tu. Jadi yatim lah anak lembu tu. Tapi kalau kita sekarang ni, kita manusia ni, dan ditarikh oleh agama bahawasanya anak yatim itu ialah anak yang ketiadaan bapa disebabkan matilah, disebabkan mati. Kalau kena penjara, yatim lah. 30 tahun bapa kena penjara. Ataupun keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara. Lama ni macam ni. Tinggal anak 4-5 orang bini dah diurus. Yang dia ulang masuk penjara. Itu sejenis jenis manusia. Ni yatim lah. Bukan ni yatim. Tanggungjawab itu tak di atas bapa. Kalau nikah kahwin pun, kita cari dia di penjara. Pegawai jabat agama tu, bawa budak ni pergi jumpa dengan pak dalam penjara. Kata dia masih ada pak, tak aktif lagi. Macam-macam dunia sekarang. Jadi takrif anak yatim di segi agama, di segi hukum Islam kita ialah
anak yang tidak ada bapa disebabkan mati, disebabkan mati. Jadi tajuk ni musannaf pengarang ni nak membawa kepada kita tentang kelebihan anak yatim, kelebihan anak yatim supaya kita semua ni dapat membela, menjaga anak yatim dengan betul, dengan baik, tak sia-sia, jangan pandang hina, jangan kita hadis, jangan kita pukul, jangan buat apa-apa yang menyakitkan dia. Dia harus diletakkan dia seorang insan yang mesti, yang wajib kita muliakan dia lebih daripada anak kita sendiri. Kalau anak sendiri kita boleh pukul, kita boleh hadiskan dia, boleh apa kan, tapi anak yatim dah tak boleh. Tak boleh. Itu di sudut agama. Apatah lagi kalau kita makan harta dia. Makan harta dia kan. Makan harta dia lagi teruk. Termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Antara dosa besar 7 perkara dosa besar, ada lebih ada 9 dosa besar. Salah satu daripada 7 atau 9 dosa besar disebut Nabi itu ialah aklu amwal yatim, atmal yatim, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim lagi teruk. Sebesar-besar dosa. Jadi oleh itu kerana manusia yang istimewa, maknanya manusia yang paling mulia di sisi Allah, di sisi agama, maka ada kelebihannya bagi sesiapa yang menjaga anak yatim. Sama ada ibu ke sendiri, sama ada pak saudara ke, abang ke, adik ke, tak kisah. Tetapi sesiapa yang menjaga anak yatim ini, kerana mulia anak yatim di sisi agama, maka orang yang menjaga juga mendapat kemuliaan dan kelebihan yang amat besar. Itu yang nak cerita di sini. Baik, katanya, dan setengah daripada kelebihan itu, kelebihan yatim, iaitu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wakatul yatim fil jannah hakaza, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Daud wa Tirmizi. Hadis sahih ni. Bukhari ada, Ahmad ada, Abu Daud ada, Tirmizi ada, yang banyak hadis. Artinya adalah aku dan orang yang memelihara anak yatim, yakni menjaga anak yatim, membela anak yatim, di dalam surga seperti ini. Aku dan orang yang menjaga anak yatim dalam surga seperti ini. Nabi isyarat. Demikianlah riwayat akan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Bukhari dan Abu Daud dan Tirmizi radhiyallahu anhu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi, ana wa kaful yatim fil jannah. Kaza rawahu Bukhari. Hadis sahih juga, rawahu Bukhari bin Adab wa Ibnu Majah wa Abu Nu'aim. Artinya, bangunan yang terlebih baik rumah orang yang muslimin itu, iaitulah rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diberi kebajikan kepadanya, kepada yatim. Dan yang terlebih jahat rumah di dalam rumah orang yang muslimin itu, iaitu rumah yang di dalamnya ada yatim yang diberi kejahatan, akan dibuat jahat. Diberi kejahatan, maksudnya dia mengurus anak yatim itu dengan urusan yang jahat. Dia tak baik, buat jahat. Dia cekor ke, dia apa ke, itu maksudnya. Itu sejahat-jahat rumah. Adalah aku Nabi, Nabi kata, adalah aku dan orang yang menjaga anak yatim itu di dalam surga. Makna dia sebut penjaga anak yatim ini mesti masuk surga. Itu kebajikan dia, kebajikan mereka itu surga. Iaitu penjaga anak yatim yang macam mana? Iaitu penjaga anak yatim yang buat baik kepada anak yatim. Tak termasuk
penjaga ni artinya buat jahat. Penjaga ni artinya buat jahat ni, apa akibat dia? Neraka lah.